Tuan-tuan mungkin akan tertanya-tanya tentang sikit, saya kena ulas sikit lah. Saya tahu sebagian tuan-tuan orang pelih dah banyak dah, saya ulas sikit tentang masalah bin ini yang bising Tapi tuan-tuan baca utusan Malaysia, besok saya jawab keseluruhannya, bukan saya jawab lah, bagi ruang saya tu saya dah jawab. InsyaAllah tuan-tuan boleh ikuti tulisan saya dalam utusan lepas ni. Ada ruang yang diberi kepada saya, dan insyaAllah setiap minggu saya akan jawab. Ni siri yang keempat. Kes ini memang unik, istimewa, kerana ia tidak pernah berlaku dalam mana-mana negara melainkan di Malaysia. Ya, sejak zaman dahulu sampai sekarang dia tidak berlaku melainkan di Malaysia. Saya tak tahu, mungkin Brunei kot. Brunei tak pasti, tanya Pak Wan kata. Brunei tak apa? Menundang. Tak pasti ya. Saya ingat kalau nak ada pun mungkin Singapura kot. Indonesia tidak. Arab tentu tak tidak lah, sebab tu Arab tak tahu. Cuma ada orang Arab hantar surat kepada saya, dia baru tahu, dia hantar, dia bagi dalil-dalil tentang apa, benda ni memang dilarang oleh syarak, kata kita buat keputusan dah. Tapi yang penting ia istimewa, dia berlaku di Malaysia. Dalam arti kata lain, jika ada 500 orang persatuan saudara baru, kesemuanya namanya Abdullah. Jika ada 10 yang nama Muhammad, sangatlah sukar untuk dicari Muhammad yang mana satu, melainkan pendaftar pertubuhan hendaklah menghafal nombor IC-nya, kerana semuanya Muhammad bin Abdullah. Jika suami dan isteri masuk Islam, bertukarlah mereka mempunyai nama bapa yang sama. Jakim tolong dengar. Tak apa. Tuan-tuan, semua yang kita kemukakan soal image, soal isu ini sangat rasional. Tak apalah sama ada orang nak sokong ke tak sokong. Saya akan cakap di atas apa perkara ni. Tuan-tuan, kalaulah Nabi mengamalkan itu, majoriti sahabat akan bin Abdullah. Pasal semuanya baru masuk Islam. Maka tak adalah Umar bin Khattab melainkan Umar bin Abdullah jua. Dan tidak adalah Ali bin Abi Talib melainkan Ali bin Abdullah jua. Dan tidak adalah Osman bin Affan melainkan Osman bin Abdullah jua. Tuan-tuan nampak rasionalnya? Saya bukanlah kata majlis fatwa perlis bagus. Tapi majlis fatwa perlis ni lebih kurang 14 orang. Dia terbesar. Nilai saya ingat 7 atau 6 je. Dan ramai yang PhD holders. Dan mereka adalah lecturers daripada berbagai universiti, bukan di Perlis, seluruh negara. Jadi ada orang mari timbul, ini akan boleh menyebabkan, merosakkan akidah. Macamlah kita tak faham bab akidah sangat. Kalau awak faham lebih pun. Dia kata apa cerita? Pertama tuan-tuan, sebelum apa cerita, kita kena tengok Al-Quran. Al-Quran kata apa? Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Panggillah mereka berdasarkan nama bapa-bapa mereka, itulah yang paling adil di sisi Allah. Man intasaba ila ghairi abihi faqad hurima alaihi al-jannah. Sesiapa yang pergi sandar nama dia selain daripada nama bapa dia, maka dia haramkan ke atasnya syurga. Hadis Bukhari. Ini bukan kes kecil-kecil. Kenapa? Kerana Islam, agama yang memelihara hak. Kerana pada nasab keturunan adanya masalah-masalah yang lain. Masalah perkahwinan. Besok adik dia ke apa? Masalah harta pusaka juga masuk Islam. Banyak masalah yang lain. Masalah hubungan. Masalah aurat. Walaupun dia bukan Muslim, bapa dia ada hak-haknya. Dan Islam tidak menafikan hakikat insan. Sehingga kata Abu Bakar Al-Jazairi,
Kalau sekiranya pak dia himar pun, kaldai pun hampir kaldai. Nah. Itu hakikatnya. Apa kita nak nafikan? Kemudian agama menyatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua ibu bapa kamu bersungguh-sungguh menjadikan kamu syirik kepadaku dalam perkara yang kamu tidak ada ilmu mengenainya, yakni ibu bapa tu kufur, nak paksa kita supaya syirik, Tuhan kata fala tuti'huma, jangan taat kepada mereka berdua, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan kamu hendaklah berbuat baik kepada mereka dalam urusan dunia. Adakah berbuat baik kepada ibu bapa dalam urusan dunia kita pergi buang namanya?